Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Akmal Berusli, memetik di 16.38 dan 98. InsyaAllah ini saya nak bentangkan proposal saya, yakni kajian perbandingan agama antara Islam dan Kristian. Tentu sebagai pengenalan bagi proposal saya, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui perutusan Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan kita tahu agama Islam ni merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala melalui Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam ni merupakan agama bagi menutup agama-agama sebelumnya. Dan agama Islam ni, dan Allah hanya meredai Islam ni sebagai agama yang kita harus peluk. Dan oleh sebab itu tiada agama pun yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala selain Islam, yang mana seperti mana firman Allah dalam surah Al-Imran yang bermaksud sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, ayat yang ke-19. Ini bawah ni sebutkan firman-firman Allah, yang mana yang pertama ni yang bermaksud Muhammad itu bukanlah seorang dari ayah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Dan seterusnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah cukupkan nikmat atas kalian, dan aku pun telah redha Islam menjadi agama bagi kalian. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan seterusnya, dan barang sesiapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85. Okay. Di sini saya bawakan banyak perbezaan kedua agama ni, tapi oleh itu saya saya tidak spesifikkan perbezaan tu, tapi saya sentuh secara agak luas kok. Dari segi perbezaan, kita buat dari perbezaan dari sudut masa, antaranya agama Kristian ni lebih lama daripada agama Islam, yakni mereka berusia lebih 2000 tahun, dan Islam ni lebih daripada 1400 tahun. Dari segi perbezaan dari sudut pembawanya, yang mana Kristian ni dibawa oleh Nabi Isa AS, yakni dikenali sebagai Jesus, mana Nabi Muhammad. Dan Islam ni pula dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari segi penerimaan dia, saya bawa dari segi perbezaan dari segi sumber, perbezaan dari segi isi kandungan dia, perbezaan dari segi matlamat, perbezaan dari segi akidah dia sebutkan. Kemudian perbezaan dari segi geografi, perbezaan dari sudut sejarah, perbezaan dari sudut penyebaran dia, perbezaan, dan terakhir perbezaan dari segi tempat ibadah dia. Yang umat Kristian ni beribadah di gereja, walaupun Nabi Isa dan para sahabatnya sendiri beribadah di Sinanggung, yakni buat ibadah agama Yahudi. Nabi Isa tidak pernah membina gereja ataupun menyuruh dibuatkan gereja. Lepas umat Islam beribadah di masjid sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, kepentingan bagi kajian saya ni, yang pertama, untuk saya nak menjelaskan kepada pendakwah supaya mempersiapkan diri untuk mengaplikasikan ilmu perbandingan agama dalam melaksanakan usaha dakwah untuk penganut agama lain, supaya memahami kebenaran Islam dan melahirkan masyarakat yang beragama yang harmonis sepanjang masa. Dan yang kedua, melahirkan pendakwah-pendakwah yang berketerampilan dalam menguasai disiplin ilmu perbandingan agama dan menyampaikan hujah yang menarik ketika menyertai dialog peradaban antara agama. Yang ketiga, menarik minat para pelajar dan mahasiswa untuk mempelajari ilmu perbandingan agama secara lebih mendalam. Golongan pelajar atau mahasiswa merupakan pelapis yang akan mencorakkan kehidupan masyarakat beragama Islam di dalam suasana aman dan harmoni. Dan yang keempat, kajian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah kepada mahasiswa yang ingin memperincikan lagi tentang ilmu perbandingan agama
sesuai dengan kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Objektif kajian ini yang pertama menentukan perbezaan bentuk pengamalan antara agama Islam dan Kristian. Yang kedua, mengkaji konsep ketuhanan menurut Islam dan Kristian. Yang ketiga, menjelaskan bentuk ajaran yang diamalkan oleh agama Islam dan Kristian. Dan keempat, membandingkan untuk kepercayaan yang difahami oleh agama Islam dan Kristian. Seterusnya, permasalahan kajian. Kajian ini dilakukan untuk kita memahami dan mengetahui agama lain selain agama Islam. Dan dengan memahami agama lain ini akan dapat sedikit banyak untuk menyampaikan atau menyebarkan Islam. Dan fitrah manusia yang mana kita perlukan perlindungan keselamatan, kesenangan dan kesejahteraan jiwa. Oleh itu masih tidak dapat mengelakkan fitrah mencari kuasa untuk menyelamatkan roh sama ada kematian atau selepas kematian. Fitrah inilah yang membawa manusia kepada kehidupan agama. Permasalahan mula timbul apabila kepercayaan, kefahaman dan budaya suatu bangsa dan puak dilihat mempunyai unsur-unsur bersamaan dengan konsep tertentu ajaran Islam. Begitu juga ajaran, berita dan cerita-cerita yang hampir sama atau sama dengan ajaran Islam. Juga terdapat kajian dan penulisan sama ada melalui kajian ilmiah menurut buku, website dan blog-blog internet. Berkaitan berita, cerita yang ajarannya hampir sama ini menjadikan untuk bangkit Islam dengan agama tertentu termasuk bangkit antara Islam dan Kristian sekiranya tidak dijelaskan dengan teliti. Bangkit antara agama-agama ini kemudian boleh membawa kepada boleh dikaitkan, ada berkaitan dengan agama yang hakikat ini dikatakan berasal dari Tuhan yang sama yang mengutuskan para rasul kepada manusia. Okay. Ini kajian literatur saya yang ada 3. Yang pertama di dalam buku bertajuk The Choice, pilihan, buku adalah dialog antara Islam dan Kristian ialah perdebatan antara Ahmad Deedat dan Nurul Qadari. Di dalam buku ini perdebatan ini hanya menyatakan dan membuktikan tentang kebenaran dan kesemuanya Islam. Yang kedua dalam buku bertajuk Menilai Persamaan Al-Quran, Hadis, Bible, Pengkaji. Buku ini bertujuan untuk mengajak orang Islam, bukan mengajak orang Islam untuk menjadi murtad ataupun memaksa orang Kristian menjadi semua dah kalimah syahadah, tetapi ia membuka ruang untuk kita menilai persamaan serta perbezaan Islam dan Kristian dari sudut akademik dan kajian. Selain itu, dalam kandungan ini juga dia membahaskan tentang isu-isu akidah, akhlak ibadah dan teori agama berdasarkan rujukan utama Islam dan Kristian, iaitu merujukan Al-Quran dan Hadis berada di samping Bible dalam setiap perbahasan. Kemudian di dalam website pengajian Malaysia dpr.blogspot.com yang ditulis pada 20 Ogos. Okey, terakhir kesimpulan. Akhir saya hasil ini, kajian ini dapat membantu memberikan gambar umum mengenai kefahaman ilmu perbandingan agama antara Islam dan Kristian dalam kalangan mahasiswa dan untuk semua yang beragama. Akhirnya sebagai permintaan Rasul dan Nabi dahulu yang menyuruh manusia mengikut Rasul dan Nabi itu kemudian, dan para Rasul dan Nabi itu kemudian termasuklah Yesus yang menyuruh manusia supaya mengikut Nabi Muhammad dan seterusnya mengikut Nabi Muhammad yang menyuruh agama Islam disampaikan seluruh umat manusia yang menawarkan kepada agama Islam. Itu saya nak menawarkan kepada semua agama Islam untuk dijadikan sebagai pegangan hidup dan mati yang dengannya kita akan mendapat kejayaan dan keselamatan dalam hidup sesingkat 7 hingga 80 tahun di dunia ini. Dan dengannya juga kita akan mendapat kejayaan dan keselamatan dalam hidup di akhirat nanti dengan memilih Islam, bermaksud kita mendapat Muhammad dan masih mendapat semua para rasul termasuklah Yesus, kerana mereka semua adalah para utusan Tuhan yang mesti diimani oleh seseorang yang beragama Islam. Dan dari itu saja yang saya dapat saya bentangkan daripada saya punya kajian ini. Sekian, terima kasih.